Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Kita sambung tutorial kita. Kita terus kepada soalan nombor 8 tutorial kita. So tengok sini ya. Ini lain sikit ni. Ini soalan ni agak berbeza sebab dia minta kita describe. Alright, describe the graph of the given equation. Okay. So kita belajar satu-satu how to describe the equation. So jadi kita diberi vector equation as follows. Kita ada 3 tolak 2t I plus 5tj. Alright. So sama ada soalan ini diberi dalam bentuk ij ataupun dalam bentuk bracket. So itu bergantung pada soalan tapi maknanya sama. Jadi apa yang boleh kita simpulkan di sini adalah, so kita belajar ini it is the line in two space. Kenapa two space? Sebab dia adalah ij kat situ. Through the point 30. Macam mana kita dapat? Kejap lagi kita lihat. And parallel to the vector minus 2, 5. So itu ayat dia. Ini adalah jawapan dia. Tapi macam mana kita dapat how we obtain 30 and minus 2, 5 ini kita akan lihat dekat sini. So inilah jawapan dia. Inilah jawapan dia. So the line in two space through the point 30 and parallel to the vector minus 2, 5. Ini jawapan dia. So macam mana? So dekat sini kita kena ingat semula ini adalah bentuk umum bagi vector equation, iaitu R sama dengan R0 plus VT. Ingat kot? Ini so please remember this. Lepas tu taking this, by taking this one, the R2, lepas tu saya cuba expandkan dia. Saya cuba kembangkan lah. Saya cuba kembangkan ini, saya cuba kembangkan. So by using yang warna biru ni, by using this saya cuba kembangkan. Jadi apa yang saya dapat inilah 3 tolak 2t. Ini this is from the question ya, ini dari soalan. Dan saya kembangkan. So saya darabkan 3 darab i minus 2t darab i, lepas tu 5tj macam ni kan. Dan saya kumpulkan yang mana ada t dan yang mana tak ada t. With t and without t. Jadi saya kumpulkan, tengok ya, saya dapat 3. Kenapa 3 ni? Dia adalah komponen i kan, komponen x kan. Lepas tu j dia tak ada, pairing dia tak ada. So saya letak kosong. Vektor lah. Lepas tu is a point as well. Lepas tu yang mana komponen yang ada t, nampak tak? Yang t yang ni tau, negatif 2 kan, dan juga 5 kan. Yang ni saya masukkan kat sini. So saya dapat negatif 2, ini komponen i. Lepas tu ini adalah komponen j kan, 5j, t kat luar lah. So nampak tak? Bentuk dia adalah macam ni kan. R sama dengan R0 plus VT. Ini adalah R0, ini adalah V. Okay. Once saya dah susun kat sini, sekarang nampak tak mana datangnya 30 dan juga negatif 25 tu. Yeah. So it's come from here. So through the point 30 is this point. Lepas tu parallel to the vector. Vector adalah yang ini. Okay. So ini how we describe. Nak describe tu okay, tetapi dia punya info ni 30 dengan negatif 25 ni tak keluar. Jadi kita kena carilah. So nak cari kena pakai yang warna biru ni. Okay, ni nombor 8. Nombor 9 again kita cuba describe lagi macam ni juga. Tapi sekarang ni ada IJK. Cuba kita tengok soalan dulu. Dia macam ni tau. Ni nampak tak? Describe the graph of the equation. So the equation is given as 2t minus 3 plus 1 plus 3t. Macam ni lah IJK So sama juga, similar approach macam mana kita jawab soalan nombor 8 tadi. Kita akan applykan ke dalam nombor 9. Tengok jawapan dia. Jadi jawapan dia adalah yang ini. So it is the line in 3 space through the point 0, minus 3, 1, and it is parallel to the vector 2, 0, 3. So kena sebut dua benda lah. So kena sebut dua benda. So cuma kita nak masalah kita adalah how to obtain this point and how to get this vector. So similar approach,
we are going to apply the similar approach just like number 8, dan kita akan buat macam ni lah. So the first line here is from the question. Lepas tu saya akan susun semula, rearrange back, yang mana bahagian yang ada T and without T. So saya kumpulkan elok-elok, saya kumpulkan sesatu, yang mana T, mana ada T, ini ada T kan, 2T ni, lepas tu ada 3T kan. Tengok komponen dia apa, komponen I dan juga komponen K. J tak ada, bila tak ada dia jadi kosong kat sini. Okay, so sama juga kita nak identify the point. So kita ada tak yang I tak ada, tapi J ada, iaitu negatif 3 kan. Lepas tu K ada tak? Ya, K ada. So sebab itu kita dapat kosong, negatif 1, negatif 3, 1 dan 2, kosong, 3. Kita hanya perlu susun saja. Okay, so that is how we obtain these two information. Boleh ya? Kita pergi pada soalan nombor 10. Ni. Kalau kita tengok sekali lalu, yang paling penting adalah macam ni kita nak buat. Soalan yang paling penting adalah find the slope. Find the slope of the line in through space that is represented by the vector equation as follows. So kita diberi yang ini. Lepas tu kita diminta mencari the derivative. Maksud dia nak cari slope. Ya? So maksud dia slope tu somehow kena buat macam mana? Kena buat idea dia apa? Yang kita tahulah slope. Slope tu kalau basic thing itu adalah dy dx kan. Yang itulah. So from the basic things kita akan cuba ikhtiarkan macam mana kita nak dapatkan dy dx tu. So now we are given vector equation, kita diberi R. So cuba kita relatekan sikit. Kalau kita diberi vector equation, kan kita boleh buat parametric equation tu tak? Kita boleh transformkan dia kan. Vector equation ini, lepas tu kan kita boleh transformkan dia ke dalam bentuk parametric equation. So cuba buat dulu. Jadi from there kita akan nampak apa yang boleh dia bantu kita. Alright. So saya nyatakan dekat sini, ini jawapan tau. Ini jawapan, maksud dia the line is parallel to the vector minus 2, 3 and the slope is minus 3/2. So macam ni. So soalan dia adalah macam mana dia datang ni. Yang penting ni adalah ini. Sebab ini adalah soalan dia kan. Macam mana kita nak dapatkan minus 2, 3 ni. Yang ini tak nyatakan pun tak apa. Cuma kita tengoklah. So kita tengok macam mana dia terhasil kan. So seperti biasa kita nak tahu minus 2, 3 ini, seperti biasa kita buat macam ni lah. Kita akan buat macam ni. So saya sembunyikan dulu jawapan sebelah tu. Yang ni ini adalah cara yang biasa kan. Kita kumpulkan yang mana yang ada T, yang mana yang tak ada T. Macam tadi lah. So macam tadi lepas kita kumpulkan, kita susun elok-elok, yang mana ada T, tak ada T, kita kumpulkan, maka last sekali kita akan dapat ini point, ya, 1 minus 2. Lepas tu kita dapat the vector it is minus 2, 3. So kita dah dapat dah minus 2, 3 ni macam mana dia timbul. Now the question is how to find the slope. Ni negatif 32 ni mana datang ni? Okay, tadi saya dah sebutkan bila tengok soalan ni kan, ini soalan dia. Jadi to find the slope in our mind, kita dah tahu slope is dy over dx. So sekarang ni kalau kita transformkan vector equation ni ke dalam bentuk parametric, maka kita akan dapat the idea how to solve it. Maksud dia macam ni. Saya kena explain kan macam ni supaya kita boleh ingat. So jadi nampak tak cara dia macam mana? Jadi from the vector equation, saya jadikan dia parametric equation dulu. Macam ni. Nampak kan? From here baru kita boleh buat something. So we need to work out untuk dapatkan dy over dx. This is the slope. Ini slope dia, kecerunan kan. So in order to get this, by using the parametric equation, kita kena guna formula ni lah, iaitu dy over dt darab dt over dx. Dt over dx. Yes, dt over dx. Jadi kita kena cari. So from the first parametric equation ini yang saya gerakkan ni, kita dapat dx over dt. Kita dapat minus 2.
From the second parametric equation ini, kita dapat dy over dt. Kita dapat 3. Maka kita substitute all this information ke dalam rumus ni. Maka it will end up dengan jawapan minus 3 over 2. Okay guys? Nampak mudah kan? Tak apa, kita belajar satu-satu. Okey, kita pergi pada soalan yang seterusnya, nombor 11. Okey, soalan ni dah semakin pelbagai. Tengok soalan dulu, apa yang dia nak. Ini soalan dia. Find the coordinates. Okey, dia minta koordinat tau. Dia minta XY ke XYZ? Sekejap. Dia punya vector equation dia ada I, J dan K. Okey, maksud dia akan minta koordinat X, Y dan Z. Okey. Apa syarat koordinat tu? Syarat dia adalah apabila R ini dia intersect dengan X, Z plane. Keyword dia adalah intersect pada X, Z plane. So, apa yang kita tahu apabila pada X, Z plane? Yang ni kena ingat lah. Ini kena tahu ya. So, kena ingat semula. Ingat tak? Pada X, Z plane, apa yang kosong? Okey. Okey, so saya ingatkan semula, saya beritahu pada X, Z plane, Y dia kosong. So, itu satu information yang penting. So, pertama sekali, bila Y dia kosong kan? Y kosong, jadi kita yang first of all, kita kena tukarkan sikit. Maksudnya, we are given the vector equation, kita tukarkan dulu ke dalam bentuk parametric equation. Baru kita nampak. Baru kita boleh play around dengan when y equal to 0, bla 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 bla. So macam tu ya. So maknanya kita cuba analyse dulu soalan ni. Apa yang dia nak, apa yang kita tahu, apa yang kita nak buat. Okay, now bila saya tunjukkan, bila dah terangkan macam tu, kamu akan lebih jelas. Jadi this is the parametric equation. Macam mana saya dapat ini? Saya dapat ni daripada R tadi tu. Ya? Dari R tu saya dapat ini. So, saya dapatlah equation 1, equation 2, equation 3. So, sekarang ni saya nak dapatkan koordinat apabila R ini intersect bersilang pada satah X, Z. Now, ini dia. Okay. At XZ plane, definitely Y adalah kosong. Right? So, apabila Y sama dengan kosong, tengok. From 2. So, saya sesuaikan lah. So, bila semua info dah ada depan mata kita, then kita boleh think about it. Kita boleh pergi sana, pergi sini. Tapi kalau kita tak boleh derive this from R, maka kita ada problem lah. Tapi once kita dah ada, kita dah boleh kita dah boleh keluarkan ini daripada R, maka kita jadi senang. Jadi tengok ya, kita dah tahu Y sama kosong kan, maka kita masuk kat sini. Y sama kosong, kita dapat satu nilai T kat sini, iaitu T adalah 1/2. Ya, 1/2. Then kita substitutekan T 1/2 ni into 1 and into 3. Pasal Y dah memang kosong dah fix dah kosong. Nampak? Jawapan warna pink ni, nampak tak? Y ni kosong kan? Sebab dia memang definitely akan kosong. Definitely akan kosong. Sebab dia pada exact plane. Dan tugas kita sekarang adalah how to determine the X and the Z. So, jadi dalam hal ini, kita hanya substitutekan T 1/2 ni ke dalam 1 dan juga 3. Dan kita akan dapat jawapan 5/2 dan 3/2. Dan inilah jawapan dia. Ya? Ini cara dia. So, kita cuba lihat semula soalan ini dan cuba kita fahamkan kehendak soalan, apa yang kita tahu dan apa yang kita nak buat. So, kita longgokkan semua sekali apa benda kita tahu, dan from there kita akan nampak. Okey, soalan nombor 12. Soalan dulu. Adakah sama? Dia hampir sama. Soalan ni hampir sama. Tapi info dia sedikit berbeza lah. Kita tengok soalan dulu. Tengok ya. Dia kata find the y-intercept. Find the y-intercept. Ini adalah keyword dia sebenarnya. Ya. Find the y-intercept of the line in two space that is represented by the vector
ini. Okey, yang pertama sekali kita lihat vektor ini adalah dalam 2D kan, 2 space kan, dia ada xy saja kan. So jadi apa yang kita tahu bila pada y intercept? Okey, so kena ingat pada y intercept x equal to 0. Itu penting. Jadi cara dia adalah kita kumpulkan satu persatu. Yang ini, yang ni nampak kot yang ni. Yang ini adalah saya dapatkan the parametric equation. Yang inilah mana saya dapat daripada R ni. R ni. So saya bentukkan parametric equation. From here kita akan dapat lihatlah. So the most important keyword is x equal to 0. Datang dari mana? Datang daripada y intercept. So when x equal to 0, jadi kita senanglah kita. So kita dapat from 1 ni, dari 1 ini, when x equal to 0, maka kita dapat nilai t, ya. Dan from 2 kita masukkan nilai t yang kita dapat tadi tu ke dalam situ. So the y intercept adalah minus 15 over 2. Okey, ini adalah soalan nombor 12. Soalan nombor 13. Tengok soalan dulu kejap. Ini soalan dia. Okey, find the coordinate. Baik, find the coordinate of the point where the line R intersect the plane 3x minus y minus z equal to 2. Okey, kena fikir. Bila kita dapat soalan macam ni, kena fikir apa yang kita nak cari. Okey, kita tahu bahawa last kali kita nak dapatkan koordinat, betul tak? Koordinat ini dia, okey, R ini diberi I, J, K, maka koordinat ini confirm akan X, Y, Z. Ada 3 lah. X apa, Y apa, Z apa. Semacam tu. Cuma ada information yang lebih kat sini. Dia kata dia intersect pada plane 3X tolak Y tolak Z equal to 2. So, persoalan dia yang paling besar adalah what to do. Betul tak? What to do. Okay. So, kita belajar sekarang macam kita nak buat, nak selesaikan dia. So, perhatikan elok-elok. Ini cara dia. Right? Cara dia. Dia akan apply untuk semua case. Sebenarnya, bila kita ada idea intersect with the plane tu, kita sebenarnya, cara dia is similar. Even dalam topik ini ke, topik yang satu lagi ke, topik yang di hadapan ke, eventually, it is same. Sama je. Okey, mula-mula kita keluarkan dulu. Kita keluarkan dulu dia punya parametric equation. Ya. Kita dapat x sama dengan t, y sama dengan berikut, z sama dengan minus t, 3t. Macam ni. Okey. So now, we need to substitute. Kita substitutekan yang kita dapat ni, x, y, z ni, into the plane. Ya. Into the plane. Masukkan. Maksud dia yang ni, yang x ni, kita akan gantikan dengan yang parameter tu. Yang y ni pun sama juga. Gantikan dengan 1 tambah 2t. Z ni pun gantikan juga. Gantikan semua. Sebab kita nak dapatkan nilai t tu. Itu je. Okey. Kita nak dapatkan nilai t tu. Jadi, ini adalah proses saya masukkan semua nilai parameter tu. Dan last kali saya akan dapat, bila saya dah simplifykan semua, saya did all the plus minus operation kat sini. So kita dapat T sama dengan 3/4. So dia tak berakhir di situ sebab dia minta koordinat kan. Bila minta koordinat ini bermaksud dia minta koordinat X, Y dan Z. Maka once kita dah dapatkan koordinat 3/4 ini, kan nilai T kan, masukkan semula ke dalam satu ni. Masukkanlah. Masukkan 3/4 di sini, masukkan 3/4 di sini, masukkan 3/4 di sini. Maka kita dapatlah koordinat X sama dengan berapa, Y sama dengan berapa, Z sama dengan berapa. Okay. So finally we obtain the coordinate adalah yang berikut, yang warna pink ni. Okay. Okay guys. So nampak kan? Nampak kan dia punya cara macam mana nak buat. Itu yang penting. So kita tak nak jam dekat mana-mana. So bila kita baca soalan, kita tahu apa nak buat. Alright, so saya stop sampai sini dulu. Kita akan jumpa pada video tutorial yang akan datang.